العظيم الذي لا إله إلا أنت وأنا أمرك وأنا أهلك أعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتي علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه صعب إلى تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini begitu banyak, terutamanya Allah masih mengekalkan kita dengan nikmat iman, amal dan ketaatan. Baik, sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT, pada malam yang penuh barakah ni, saya ubah untuk malam ni saja, saya awalkan pengajian online kita pada waktu ini, sehinggalah kita akan berhenti waktu isyak. Malam ni singkat sikit singkat sikit sebab pertamanya kita ada urusan, saya ada urusan yang perlu diselesaikan lepas isyak insya-Allah. Yang keduanya, saya berada di satu tempat yang dinamakan Masjid An-Nur USJ 4. Jadi isyak berhenti. Isyak berhenti. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah SWT, bantu dulu sebarkan, dan terus pada malam ni saya nak sentuh pada poin-poin penting. Terus kepada poin perbincangan ataupun syarahan kita pada malam yang penuh barakah ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Sidang jemaah mata Allah SWT. Baik, esok seperti biasa insya-Allah. Baik, pada malam yang penuh barakah ni, tajuk yang saya nak bawakan, tajuk yang saya nak ketengahkan dengan masa yang ada ini, dia tak puas untuk amal tak apa. Dia bagus. Kalau puas dah ustaz, tak payahlah cakap banyak-banyak. Tu something wrong tu. Kalau sikit ustaz tak puas, bagus. Tu tandanya hidup. Hatinya hidup. Baik, pada malam yang penuh barakah ni, terus kepada poin yang pertama ataupun tajuk yang kita akan huraikan, berkenaan dengan isu semasa, ataupun masalah musalah, keadaan semasa. Yang mana tajuk yang saya bawa itu adalah berbuat baik itu satu suruhan. Berbuat baik itu satu suruhan, bukan pilihan. Baik. Yang mana kalau kita lihat, kita rujuk kepada surah Al-Mulk ayat 2. Allah berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nampak? Tidak Allah jadikan hidup dan mati semata-mata ayyukum ahsanu amala. Jadi siapa di antara kamu yang terbaik amalnya? Tadi. Maka itu yang pertama, berbuat baik itu bukan pilihan tapi suruhan. Ahsanu amala, ayyukum ahsanu amala. Baik, dalam konteks berbuat baik ni,
Dia bukannya dalam konteks perbuatan yang datang hanya tiba-tiba, tidak. Berbuat baik ini mesti datang dari iman yang ada dalam hati kita. Dia bermula dari hati. Baik, sebab baik itu sifat yang tiada pada diri sebenarnya. Buktinya apa? Kalau kita rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Kita doa minta apa? Surah Al-Baqarah ayat 201. Yang menjadi jumhur, yang menjadi doa yang mana Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkarnya meletakkan doa ni sebagai doa yang dipanggil apa, blanket approval lah, dan ianya menjadi doa yang mana di antara rukun Yamani ke rukun Hajarul Aswad. Ke belakang tengok gambar Kaabah tu, nampak yang mana doa tu apa kita doa? Apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Nampak? Rabbana atina fid dunya hasanah. Nampak? Ya Allah, berikan kebaikan di dunia. Nampak? Berikan hasanah, kebaikan di dunia. Doa ni bukan minta dunia ya. Doa ni adalah minta kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan kebaikan di akhirat. Maknanya apa? Ada orang dia mencari kebaikan di dunia, tak jumpa. Makna kebaikan itu bukan ada pada dunia. Kebaikan tidak ada pada suami, tidak ada pada isteri, tidak ada pada dunia, tidak ada pada duit, tidak ada pada harta. Habis tu daripada mana ustaz? Jangan ingat kita tahu kebaikan. Sebab tu kebaikan banyak orang dipertikaikan. Sebagai contoh, malam ni saya nak mendetailkan tentang kebaikan atau berbuat baik kepada orang yang Allah suruh buat baik. Yang menjadi satu persoalan pula bila kita Allah suruh buat baik dengan orang yang Allah suruh buat baik, kita soal. Jadi kita tengok macam mana. Apabila kita tidak mengenal kebaikan, kita akan persoalkan kebaikan nanti. Nampak? Jadi dalil yang mengatakan bahawa kebaikan tidak ada di dunia. Kebaikan ada dengan mana? Nah, kata kunci dekat surah Baqarah 201 tu juga. Cuba tengok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nampak? Kebaikan itu daripada kalimah hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nampak? Hasanah ini ambil pada kalimah mana? Itulah kalimah Asmaul Husna. Asmaul Husna, nama-nama yang terpuji. Jadi hasanah ni pada Allah, bukan pada diri. Saya tak mampu buat baik ustaz. Memang kebaikan tiada pada diri. Kebaikan hanya ada pada Allah, dari Allah kepada Allah. Kebaikannya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Kita perantara, hanya melaluinya, transition. Nampak? Itu yang dipanggil para nabi dan para rasul, utusannya membawa kebaikannya, hasanah. Nampak? Jadi sebab itu kebaikan bukan duduk di akal. Membayangkan kebaikan tak akan boleh. Malam ni saya terus tentu poin, sebab kita tak ada masa panjang, saya nak uraikan lebih banyak. Nanti besok saya akan sentuh balik tajuk ini insya-Allah. Terus kena faham kebaikan tidak ada pada manusia, kebaikan hanya ada pada Allah. Buktinya, dalilnya hasanah. Hasanah. Barang siapa yang Allah tidak berikan dia kebaikan, maka dia takkan boleh buat baik. Malah dia akan persoalkan kebaikan. Sebab itu berbalik dengan tajuk kita, kebaikan itu suruhan, bukannya pilihan. Kita pilih
Nak buat baik ke tak nak? Nak buat kebaik ke tak nak? Oh, sorry. Kebaikan bukan pilihan. Sama ada kamu terpilih atau tidak. Nah, nampak? Sama ada kamu pilih atau tidak. Sidang jemaah mata Allah SWT, terpilih. Sebagai contoh, setiap kebaikan itu membawa dekat kepada Allah. Macam malam ini, kebaikannya dari Allah. Sebab apa? Ilmu. Menuntut ilmu. Nama Allah ada tidak? Ada. Alim. Ada nama Allah tidak? Ada. Jadi ilmu dari Allah. Barang siapa yang terpilih untuk dengar majlis ilmu, itulah kebaikan bagi dia. Ilmu itu dari Allah. Rugilah kalau orang yang duduk saja macam di tengah-tengah je menyandar, scroll gitu, tak nak bagi masa untuk menuntut ilmu. Malah Allah suruh. Nak tengok siapa tu, siapa yang Allah pilih. Tugas hamba adalah berbuat baik, bukan pilih mana yang nak baik. Tak ada pilihan. Kita hidup tak ada pilihan sebenarnya. Sama ada baik atau buruk. Lawan baik itu buruk. Jelas sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Maka di sini kalau kita lihat nasihat Luqmanul Hakim, saya nak metik dengan kebaikan yang nama Allah itu, maka Allah berhak menyuruh kepada siapa yang Allah suruh buat baik. Allah berhak suruh siapa saja. Malah Allah suruh hambanya, manusia, untuk buat baik. Bukan perasaan baik. Nah, Allah suruh jadi baik. Yelah, pandai itu perkataan yang kita gunakan dalam kehidupan lah. Jadi baik. Jadi baik itu satu kewajipan. Kewajipan. Kebaikan itu kewajipan. Wajib. Kerana apa? Suruhan Allah. Maka sidang jemaah mata Allah SWT, kalau kita lihat daripada perbahasan tentang kebaikan, bahawa bila kita tahu kebaikan itu dari Allah, maka datangnya ayat-ayat suruhan berbuat baik. Macam tadi, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nampak? Jadi sedaya mata Allah SWT, bila kata suruhan Allah, Allah jadikan hidup dan mati untuk melihat ayyukum ahsanu amala, itu suruhan. Maka di sini kebaikan itu bermula daripada Allah, yakni orang yang Allah berikan dia itu cahaya hatinya untuk mengenal Allah. Kemudian orang yang mengenal Allah, Allah akan gerakkan dia untuk memuliakan orang yang Allah suruh muliakan. Itu kebaikan. Dia ada hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah, berbuat baik, hubungan baik dengan Allah. Maka kemudian hablum minan nas, buat baik dengan manusia. Pertama, sebelum kita nak pergi kepada manusia, kena jelas dulu kebaikan duduk di mana. Itu kena jelas, supaya tidak timbul persoalan, pertikaian, malah lebih jauh penentangan. Nampak? Menentang akan berlaku sidang jemaah mata Allah SWT. Baik, sebagai contoh, kalau kita lihat dalam Suratul Luqman ayat 14, apa kata Allah? Wa wasainal insana biwalidayni hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Nampak? Wa wasainal insan, dan kami mewajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, di mana ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan. Cuba tengok ayat ni, surah Al-Luqman ayat 14. Ni, wa wasainal insana biwalidayni hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, dan kami mewajibkan manusia berbuat baik. Nah, berbuat baik ini adalah memuliakan.
Memuliakan, ikram dia panggil. Sebab baik itu kan sifat memuliakan. Kan baik itu, hasanah tu mulia. Jadi bila kata berbuat baik adalah buat perbuatan mulia ataupun memuliakan. Maka setelah Allah dan Rasul itu, maka ibu ayah, mak ayah, nampak? Maka setelah Allah dan Rasul, ati Allah wa ati Rasul, setelah kita taat kepada Allah dan Rasul, kemudian kepada mak ayah, ada dalil? Ada dalil. Kenapa kena taat, kena buat baik dengan mak ayah ni? Sebab Allah kata, di mana kedua ibu bapa, ibunya, terutama ibunya telah mengandungkannya, ini melahirkannya. Nampak? Clear? Baik. Jadi persoalan yang pertama adalah manusia yang mesti kita kena jaga dan memuliakan. Kerana perkataan baik itu mulia. Memuliakannya bukan menyembah, tapi maknanya melaksanakan suruhan Allah dengan nama-nama yang mulia tadi. Sebagai contoh, menyayangi. Maka zahirkan perbuatan menyayangi itu suruhan. Suruhan kepada mak ayah. Sayang mak ayah. Sebagai anak tidak boleh membenci. Haram hukumnya membenci mak ayah. Clear? Maka dengan apabila kita menyayangi mak ayah, kita kena buat apa? Apa makna sayang? Sayang maknanya adalah sanggup bersusah untuk mak ayah. Clear? Ikram dia panggil. Maka tidak keterlaluan kalau kita nak memuliakan mak ayah, menyayangi mak ayah, selagi mana tiada yang menghalang kita daripada menyembah Allah. Selagi mana mak ayah tidak menyuruh kita untuk buat perkara yang bersalahan dengan syarak. Nak muliakan, silakan. Nak cium kakinya, silakan. Nak cium tangannya, silakan. Nak dukung, silakan. Buatlah apa saja takrif yang pergi kepada memuliakan. Lain orang, lain cara. Tapi selagi mana perkara itu adalah ke arah memuliakan, berbuat baik, maka itulah suruhan. Dia terbuka sebab sifat baik ni luas. Dia tidak semestinya seorang anak buat baik kena belikan kereta. Bukan. Seorang anak kena buat baik kena belikan rumah. Itu bukan. Itu kebendaan. Kebaikan bukan kebendaan. Kebaikan itu adalah khidmat. Khidmat seorang anak kepada mak ayahnya. Clear? Baik. Tiada persoalan. Soalannya, kebaikan ini tidak terputus selagi mana anak dan mak itu masih berbinkan mak ayah. Tak putus. Baik. Sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita clear mak ayah. Kita clear tentang mak ayah. Jadi kebaikan kemuliaan sanggup bersusah untuk mak ayah. Haram membenci, haram, tak boleh. Seorang anak haram ada lintasan dalam hatinya untuk membenci mak ayah. Tak puas hati, itu anak tak boleh. Haram sebab Allah suruh buat baik. Macam mana perangai mak, kena terima. Jangan duk komplain. Tak boleh. Siapa suruh? Allah suruh. Clear? Jadi buatlah seperti apa pun. Macam Uwais Al-Qarni dukung mak dia. Satu keterlaluan ke? Tidak. Itu satu kemuliaan bagi dirinya. Sanggup dukung mak dia. Hari-hari sebelum nak dukung mak dia, dia dukung lembu dulu. Hari-hari turun naik bukit, dia nak dukung mak dia. Sebab apa ke tahap itu sekali, Ustaz? Kenapa mak ni, ayah ni kena dimuliakan seperti itu? Jawapannya mudah. Kita dilahirkan oleh seorang ibu. Kita dilahirkan. Makam lahir itu makam derhaka. Sebab tu anak derhaka dengan mak. Saya tak habis cerita lagi ni sebenarnya. Dan ini akan berubah bagi seorang isteri. Tu dia. Seorang perempuan berubah ketaatannya apabila dia berkahwin, maka dia wajib taat pada suaminya.
Ni cerita mak-mak ni, kita dah excited ni. Nanti dulu, bagi seorang lelaki, perbincangan tentang memuliakan mak ayah tak terputus walaupun dia ada 4 orang isteri. Tetapi perbincangan seorang perempuan terputus bila dia berkahwin. Maka beralihlah seorang perempuan untuk mentaati suaminya, yang mana seperti isu yang sedang diviralkan, isu memuliakan suami. Setahap itu ke Ustaz? Persoalannya, seorang mak wajib, mak ayah ni wajib kita berbuat baik, tidak boleh membenci. Maka begitu juga bagi seorang isteri, tidak boleh membenci suaminya, haram. Maka isteri pun tak puas hati. Kenapa pula Ustaz? Kenapa kami kena taat pada suami? Kenapa pula kami tak boleh benci dengan suami? Why? Sama macam mak ayah. Makam suami ni, dia mengambil tugas seorang ayah mendidik isterinya. Sebab tu wali ayah, nikah ketua ayah, dia transfer kepada anak lelaki. Dan poin yang paling penting nak dikatakan di sini adalah orang perempuan ataupun isteri daripada suami. Makam dosa derhaka ni, kalau mak anak ni, mak anak lelaki, lelaki daripada perempuan, lelaki daripada perempuan, lelaki ni, lelaki daripada perempuan, ibunya dari rahim ibunya, tetapi perempuan daripada lelaki. Sebab tu seorang ibu wajib taat dengan suaminya. Sebab lelaki, kalau tidak ada lelaki, maka tiada perempuan. Kalau tidak ada ibu, maka tiada manusia. Makam dari inilah yang menyebabkan wajib memuliakan kedua insan ini, mak ayah dengan suami. No kompromi. Siapa lawan, maka dia berperang dengan Allah. Nampak? Siapa lawan, dia berperang dengan Allah. Dua insan ini, mak ayah, suami. Tahu tak kenapa kena sayang suami? Kenapa kena muliakan suami? Why? Kerana orang perempuan daripada suami. Orang perempuan daripada suami. Kalau tak ada lelaki, tak ada perempuan. Itu dalilnya. Bagaimana dalil kalau kita rujuk surah Luqman ayat 14 ni? Seorang ibu melahirkan anak, haram di neraka. Begitulah seorang perempuan, haram dia berbuat buruk, berbuat jahat dengan suaminya. Nampak? Maka datanglah perbuatan mengikramkan suami, mengikramkan mak ayah. Bagi seorang isteri, ketika berkahwin, dalam kitab banyak syarah tentang muhimmah kitab, dah tiada dah wajib dia mentaati mak ayahnya. Dia hanya berbuat baik saja, tapi mentaati berbalik kepada suaminya. Seorang lelaki, walaupun dia sudah dibebankan dengan tanggungjawab isteri-isterinya, anak-anaknya, masih dia tidak boleh lepas tanggungjawab dengan ibunya. Kerana apa? Kerana daripada, kalau tiada ibu, tiada anak. Tiada ibu, tiada anak. Seorang isteri tak boleh jealous. Sebab kalau tak mak lahirkan anak, macam mana dia nak kahwin dengan suami dia? Abang ni kan lebihkan mak je, lebihkan mak je. Saya ni macam mana? Cakap kat isteri, awak kena ingat, kalau tak ada mak, tak ada saya, kamu tak kahwin. Faham? Dan yang kedua, cakap dekat dia, mak ni macam mana mak pun, perangai abang buruk macam mana, mak tetap mak, dia mendoakan kebaikan anak dia. Kamu sebagai isteri silap-silap mendoakan keburukan untuk abang. Cakap begitu. Belum tentu seorang isteri nak setia dengan suami dia. Belum tentu. Silap-silap, jahanamlah suami aku. Ya Allah, hancurkanlah suami aku, ya Allah. Haram seorang isteri mendoakan keburukan untuk suami dia. Haram. Dan seorang suami wajib mendidik isteri dia. Dan isteri no kompromi, tiada pilihan
Ustaz, kenapa kami kena muliakan suami? Baju pun nak kena asing. Bukan kena asingkan, kau cium tapak kaki pun tak selesai masalah lagi. Kata Nabi SAW, mafhum hadis, kalau dihirup nanah yang ada di seluruh badan suami pun tak selesai lagi masalah taat. Why? Kenapa begitu berat sekali ni? Kami perempuan memberontak. Kami tak setuju. Kami tak setuju kempen. Ini tidak adil. Selamba je kita jawab. Orang perempuan dengar sini. Kamu kalau tak ada lelaki, tak ada kamu. Tak ada perempuan. Jadi sedar diri sikit. Orang perempuan sedar diri. Kalau tak ada lelaki, tak ada isteri. Sebab kejadian perempuan daripada suami. Ingat. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Ini tajuk lain Puan Nurul Sakinah. Kalau mak duk taksub dengan dukun tu cerita mak. Ni cerita kebaikan anak dengan mak. Jadi kalau mak ni anak lelaki dia tegur dan marah sebab tak dapat emosi. Macam mana keadaan seorang mak? Tak boleh anak bangkang mak. Tak boleh. Haram. Tak boleh lah. Allah kata kan. Ni satu ujian lah. Sabarlah. Sebab apa tak boleh marah mak ni? Mak ni jahat ni. Mak ni ahli neraka ni. Satu benda kebaikan yang kita tak boleh lawan dengan mak. Melahirkan kamu. Biarlah mak tu jahat macam mana pun. Biarlah mak tu taiko macam mana pun. Biarlah mak tu maki kita. Berguni maki. Mak satu benda yang kita tak boleh lawan. Biarlah sejuta kejahatan mak buat atas seorang anak. Satu benda dia tak boleh lawan. Melahirkan kamu. Perangai mak tu biarlah Allah yang jawab. Nanti Allah tanyalah mak tu. Janganlah kita masuk campurkan kadang anak-anak ni terlebih terlajak sudu dari kuah. Terlajak sudu dari kuah. Mana-mandai nak doh dengan mak. Mak ni tak patut ni, mak ni tak patut ni. Mak biar dengan mak lah perangai. Jadilah anak yang soleh. Jadilah anak yang solehah. Kalau dah mak perangai macam tu, anak jadilah anak solehah, anak soleh. Dan begitu juga bagi seorang suami pada seorang isteri. Betapa banyak jahatnya perangai seorang lelaki. Kena ingat, satu perkara yang orang perempuan tidak boleh potong kebaikan bagi seorang lelaki. Apa dia? Lahir dari lelaki. Lahir ataupun dijadikan daripada lelaki. Nampak? Dijadikan daripada lelaki. Bila jadi daripada lelaki, no question, no objection. Inilah suruhan Allah. Nampak? Sebab kita tahu kesimpulannya sebenarnya mata Allah SWT. Oh, nak habis lah kuliah kita. Cukup. Isyak. Jagi azan kita stop. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam gambar ranjah saya akan tulis sebab ramai orang argue. Kenapa kena buat baik dengan suami? Why? Argue. Dan argue pula seorang anak, argue perangai mak ayah. Argue perangai mak ayah. Anak lelaki argue menantu anak perempuan. Dia jadi cacah merbah. Cacah merbah hidup ni. Seorang isteri berani katakan suaminya yang asal dirinya dari suami. Seorang ibu berani ditegur oleh seorang anak. Nampak tidak? Tegur. Tak boleh. Inilah namanya kena tunduk. Seorang lelaki tak boleh cakap besar sebab mak dia ada lagi besar. Nampak? Wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Ini ayat tentang surah yang Allah kata itu untuk pelacur. Sebenarnya ada asbabun nuzul. Pelacur kahwin dengan pelacur. Tu dia. Penzina kahwin dengan penzina. Pelacur kahwin dengan pelacur. Itu masuknya ayat itu. Tapi kalau kata perangai ni, kita tak boleh tentukan ke perangai orang. Jadi sekiranya Allah bertemukan perangai yang berselisihan, kita kena cari jalan. Jalannya adalah siapa yang nak surrender ni. Seorang isteri kena surrender sebab dia daripada suami. Seorang anak kena surrender bila mak dia sebab dia dari ibu. Dari ibu. Nampak tidak?
sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat, kita buat kesimpulan, kita buat kesimpulan. Saya nak buat ringkaskan kesimpulan. Jadi kepincangan berlaku akhir zaman ni apabila bermula daripada kepincangan rumah tangga sebenarnya. Rumah tangga yang mana? Rumah tangga yang mana tadi? Seorang mak, seorang anak, seorang suami, seorang isteri. Dia dah salah kedudukan, dia zalim. Seorang isteri berani nak buat mulia dengan suami, agiu. Nak asingkan baju pun malas. Nak angkat, kenapa ni? Apa dia buat dengan saya? Semua saya bayar. Agiu. Dia lupa asal usul seorang perempuan daripada lelaki. Seorang anak agiu mak dia. Bila mak kadang-kadang tegur menantu, tegur isteri dia lah, tegur anak-anak, terasa sentak, marah. Mak bila kadang-kadang dah berusia, buat perangai sikit, anak-anak sentak, marah. Dia lupa diri dia, asal usul dari rahim ibumu. Kalaulah masing-masing faham situasi ini, selesai masalah. Tapi masing-masing tak faham kan, terhijab. Jadi mudah-mudahan yang menonton ni akan faham, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, insya-Allah. Allah bantu kita untuk jadi insan yang baik, untuk lakukan kebaikan, yakni mengikramkan orang yang Allah suruh ikramkan. Orang lelaki wajib memuliakan mak ayah sampai bila-bila. Seorang isteri wajib memuliakan suami sampai bila-bila. No question, no objection. Sami'na wa ata'na. Kerana apa? Kerana kebaikan milik Allah. Allah punya kebaikan, Allah berhak suruh kebaikan apa yang Allah suruh buat. Maka kalau kita nak berlepas daripada perkara ini, tunggu di syurga nanti. Di syurga terlerailah seluruh tanggungjawab yang sangat berat ini. Walaupun tanggungjawab ini berat, ingatlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebab itu dengan kasih sayang, seorang anak ada kasih sayang dengan ibu, maka ringanlah ketaatan itu. Seorang isteri ada kasih sayang dengan suami, maka ringanlah ketaatan itu. Maka dengan kasih sayanglah akan merawat kembali seluruh ketaatan yang ada. Jadi insya-Allah kita sambung lagi perbincangan kita pada malam esok. Insya-Allah stay tune. Sila duduk, jangan lari. Topik ini akan disambung lagi pada perbahasan yang akan datang. Jadi terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak di atas kesudian sidang penonton sidang jemaah mata Allah SWT meluangkan masa yang singkat ini. Apapun poin-poin penting kita dah sampaikan, boleh dengar kembali, boleh buat satu murojaah ulang kaji. Jadi mohon maaf atas teguran kata, terkasar bicara. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir, Allahu akbar.